Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Tiada yang lebih sedih dan pilu buat ahli keluarga mangsa nahas pesawat terhempas apabila melihat kesemua 10 jenazah selamat dikebumikan selepas tragedi menyayat hati itu berlaku di persiaran Elmina Seksyen U16 Shah Alam pada Khamis 17 Ogos 2023. Ada yang terduduk dan menangis di saat melihat van membawa jenazah ke kawasan perkuburan dan ada yang tidak dapat menahan sebab sebaik dapat mengebumikan walaupun cebisan tubuh yang dikafankan ke liang lahat. 8 daripada mangsa adalah penumpang dan kru pesawat. 2 lagi mangsa adalah pemandu e-hailing dan penunggang motosikal e-hailing yang kebetulan lalu di lokasi kejadian. Pesawat jenis Beechcraft model 390 Premier One yang berlepas dari Langkawi menuju ke lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang telah terhempas setelah diberi kebenaran oleh menara kawalan untuk mendarat pada jam 2.40 petang. Pesawat malang itu terhempas 2 minit sebelum dijadualkan mendarat. Insiden itu telah mencetuskan pelbagai persoalan memandangkan kejadian itu berlaku secara mendadak manakala pesawat tiba-tiba terjunam ke bumi. Kotak hitam perakam suara kokpit pesawat berjaya ditemui dan kepingan memori yang merupakan komponen di dalam kotak hitam masih berada dalam keadaan baik. Ianya telah dihantar ke kilang pengeluar di Florida, Amerika Syarikat apabila gagal diekstrak pihak makmal di Singapura. Tragedi malang yang menggemparkan negara itu rupa-rupanya bukan yang pertama kali berlaku di tempat tersebut. Sebaliknya, pernah berlaku sebelum ini di tempat yang sama. Insiden pertama kali itu telah mengorbankan 34 orang termasuk 26 penumpang dan 8 anak kapal, manakala 45 orang lagi terselamat daripada tragedi tersebut. Lalu, apa sebenarnya yang telah berlaku? Ini adalah kisahnya. Insiden berkenaan membabitkan penerbangan 715 Japan Airlines pada 27 September 1977. Seramai 26 penumpang dan 8 anak kapal maut, manakala 45 orang lagi terselamat daripada tragedi tersebut selepas pesawat yang dinaiki terhempas di sebuah bukit di estet Elmina yang ketika itu masih ladang getah. Pesawat itu terhempas di atas bukit semasa ribut petir di Elmina Estate. Terdapat 29 penumpang warga negara Jepun dalam penerbangan itu. Penerbangan tersebut dalam perjalanan ke lapangan terbang antarabangsa Changi, Singapura selepas berlepas dari lapangan terbang Haneda di Tokyo setelah singgah di lapangan terbang Kaita di Hong Kong dan sepatutnya mendarat di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah di Subang terlebih dahulu. 2 jam selepas penerbangan dari Hong Kong, pesawat tersebut telah menghubungi menara kawalan lapangan terbang Subang untuk meminta kebenaran mendarat. Menara kawalan trafik udara kemudian memberitahu Japan Airlines tersebut untuk memulakan pendaratan di landasan 15. Sebelum terhempas, Japan Airlines Flight 715 terbang di bawah paras minimum 750 kaki dan kemudiannya pada aras 300 kaki sebelum terhempas di lereng bukit kira-kira 4 batu dari lapangan terbang yang terletak hanya 6.44 km dari lapangan terbang. Susulan itu, pesawat itu rosak teruk disebabkan impak hentaman namun tiada kebakaran yang direkodkan. Ekoran itu, serpihan dari nahas itu dapat dijumpai di tanah di sekitar ladang itu. Kemalangan itu mengorbankan 34 orang yang melibatkan 8 daripada 10 anak kapal dan 26 daripada 69 penumpang. 45 mangsa yang terselamat telah dibawa ke hospital. Pesawat itu pertama kali melakukan penerbangan adalah pada tahun 1971. Lapor rangkaian keselamatan penerbangan. Hasil siasatan yang dilakukan DCA, cuaca buruk sekitar lapangan terbang dan pesawat berada pada sistem navigasi radio julat omni arah frekuensi yang sangat tinggi untuk pendekatan pesawat. Siasatan bagi menentukan punca kemalangan telah dijalankan dan hasilnya mendedahkan yang kapten telah menerbangkan pesawat di bawah altitude penurunan minimum tanpa melihat landasan dan meneruskan penurunan menyebabkan pesawat itu terhempas sebelum tiba ke lapangan terbang. Sebuah tugu peringatan telah dibina di tanah perkuburan Jepun di Malaysia. Bandar Elmina sebelum ini dikenali dengan ladang Elmina yang dimiliki oleh Gatri Berhad iaitu kini Sime Darby. Ia kemudiannya bertukar menjadi sebuah penempatan yang dibangunkan oleh Sime Darby Properties pada tahun 2012. Antara momen yang menyayat hati adalah pertemuan seorang mangsa yang terselamat dalam nahas itu dengan wartawan setelah beberapa dekad. Maria Jane Bukhard ketika itu merupakan mangsa termuda berumur 3 tahun diselamatkan oleh seorang wartawan R. Nadeswaran sewaktu berada berhampiran lokasi itu. Jelas Bukhard yang kini bergelar seorang jururawat di Amerika Syarikat, dia meluahkan ucapan terima kasih kepada Nadeswaran kerana menyelamatkannya ketika itu. Dia menyifatkan lelaki itu seorang yang sangat baik dan menghormatinya. Sementara itu, bagi Nadeswaran, dia menganggap pertemuan itu tidak ubah seperti seorang ayah dan anak perempuan. Untuk makluman, pada masa itu, nahas pesawat tersebut merupakan nahas penerbangan kedua yang
berlaku di Malaysia selepas satu lagi pesawat nahas melibatkan Malaysia Airlines System Flight 653 pada tahun yang sama dengan kematian sebanyak 100 orang direkodkan. Selepas 46 tahun nahas pesawat berulang kembali di Almina, penyiasatan masih lagi dijalankan bagi menentukan punca kejadian untuk insiden kali kedua pesawat terhempas di situ. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada semua mangsa yang terlibat. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.